Selamat sore ibu-ibu yang terkasih. Kami sangat senang sekali dapat bertemu lagi dan semoga semua ibu-ibu dalam keadaan sehat dan semakin mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, dan semakin boleh memahami betapa Tuhan kita itu baik. Kami akan menyanyikan sebuah lagu sebelum nanti kita akan bersama-sama mendengarkan khotbah. Sungguh indah. Dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdian tak bisa membalas kesetiaan, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Sore ibu-ibu sekalian, 各位姐妹们午安， semoga kita semua dalam keadaan sehat, 希望我们大家都在安康中， terutama iman kita semakin mengenal Tuhan dengan baik. 特别是我们能够更真正的来认识神。 Sebelum kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. 还没听到之前，我们先做一个祷告。 Bapa Surgawi, Bapa yang baik,
kami berterima kasih untuk persekutuan sore hari ini. 慈悲的天父，感谢你让我们今天下午还有机会来这个姐妹会。 Kami bersyukur ada kesempatan untuk mengenal Tuhan melalui firman-Mu. 我们感谢神，你让我们有机会借着你的话语，我们更深层的认识神。 Kerinduan kami kiranya Tuhan terus menambah iman kami. 我们思念神，你不断的加添给我们信心， Semakin seperti iman Abraham 更学习像亚伯拉罕的信心， dan semakin serupa dengan Tuhan Yesus. 更相似神主耶稣。 Berkati di dalam kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. 求神祝福我们在座的每一位，可以好好的思考你的话语。 Berkati semua ibu-ibu yang mengikuti acara ini secara online. 也求你祝福所有在线上参加姐妹会的姐妹们。 Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. 奉靠主耶稣基督圣名祈求， Amin. 阿门。 Mari kita membuka firman Tuhan terlebih dahulu, ibu-ibu. 姐妹们，我们打开我们的圣经， Kita buka dari Kejadian pasal 22. 从创世纪22章， Kita baca ayat 1 dan 2, 我们读第一跟第二节， kemudian ayat 9 dan ayat 10. 接下来读第9到第10节。 Saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. 中文的这些事以后，神要思念亚伯拉罕，就呼叫他说：“亚伯拉罕。”他说：“我在这里。”神说：“你带着你的儿子，就是你独生的儿子，你所爱的以撒，往摩利亚地去，在我所要指示你的山上，把它献为燔祭。” Ayat 9 dan 10. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. 第9节，他们到了神所指示的地方，亚伯拉罕在那里筑坛，把柴摆好，捆绑他的儿子以撒，放在坛的柴上。亚伯拉罕就伸手拿刀要杀他的儿子。 Ya, sedemikian jauh pembacaan terhadap firman Tuhan. 今天我们的信息就读这4节的经文。 Semoga kita menjadi anak-anak Tuhan yang bukan saja percaya tetapi taat. 我们要成为不是单单顺服听神的话语，但是要顺服神的话语。 Hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yaitu percaya dan taat. 今天我们的讲题是从信靠与顺服。 Saya akan memberikan sebuah ilustrasi, ibu-ibu. 牧师要给一个比喻， Kita semua tahu ini adalah uang kertas. 我们晓得这就是纸钱， Uang kertas ini bernilai 50.000. 这是5万吨的纸钱。 Ya, kita tidak bicarakan soal nilai di sini, 我们在这里不是说它的价值， tapi kita berbicara soal ini uang asli, bukan palsu. 我们说的是这是真的钱，不是假币。 Ya. Saya katakan ini asli, ya. 我说这是真的， Jadi percaya saja. 所以姐妹们你就相信吧。 Nah, salah satu tanda bahwa uang ini asli adalah tentu ibu-ibu bisa melihat ada tulisan, ada gambar dan warna dan sebagainya. 其中我们可以确认这张币是真的，就是从它的画像以及它的值度。 Tetapi ini tidak hanya satu sisi, ibu-ibu. 这不只是一方面而已。
ada sisi sebelahnya. 反面还有。 Jadi kalau sisi di sebelahnya itu kosong, udah pasti ini palsu. 假如它的反面是空白的，那一定是假币了。 Nah, karena ini ada isinya, jadi ini asli. 因为这两面都完整，所以是正的钱。 Ini bukan hasil fotokopi ya, ini asli. 这不是拷贝出来的。 Ini saya ingin memakai ilustrasi uang kertas ini untuk membicarakan soal iman. 今天我用这个比喻是要说到关于信心。 Iman itu asli atau palsu, dari mana kita mengetahuinya? 我们怎么晓得这信心是真的还是假的？ Sebagaimana uang kertas tadi, uang itu asli karena mempunyai dua sisi. 就好像这张钱币，我们晓得它是真的，因为它双方面都是完整的。 Demikian juga iman kita kalau asli maka harus memiliki sisi percaya dan sisi yang lain taat. 就像我们的信心，我们一面要有信心，一面还是要有顺服。 Jadi tidak bisa hanya berkata aku percaya Tuhan. 不能单方面说我信靠神。 Karena di Yakobus dikatakan iblis pun percaya ada Tuhan. 因为在雅各书里也告诉我们，甚至是撒旦魔鬼也相信有神， Tetapi iblis tidak taat kepada Tuhan. 但是魔鬼撒旦不顺服神。 Dia percaya tapi dia tidak taat. 他相信有神的存在，但是他不顺服神。 Harapannya adalah iman kita adalah percaya dan taat. 我们的盼望是我们有信心了，我们还要顺服。 Dengan demikian iman kita itu asli. 接着这样，我们晓得我们所信的信心是真实的信心。 Berkata percaya itu mudah, 用嘴巴说出来的信心很容易， tetapi untuk menaati itu lain cerita. 但是要顺服所说出来的很难。 Lihat cerita Abraham, ini merupakan sebuah contoh yang sangat baik sekali. 我们看到亚伯拉罕的例子，这是一个非常好的例子。 Abraham di Kejadian pasal 22 di ayat 1 di situ dikatakan ada firman yang datang kepada Abraham. 我们可以从创世纪22章第1节里这里看到，有话对他说。 Dan apa kata firman itu? 这话怎么对他说呢？ Firman itu berkata, Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. 就是你要带着你的独生子，你的所爱的，把它献为反祭。 Abraham kita tahu dia percaya kepada firman Tuhan. 我们相信亚伯拉罕是个深信神话语的人， Tetapi yang lebih terpenting lagi adalah Abraham bukan saja percaya tetapi dia taat. 但是更特别的是，亚伯拉罕不是单单相信，但是他顺服神到底。 Karena setelah Abraham mendengarkan perintah Tuhan, 当亚伯拉罕听到神的指示的时候， maka di ayat 3 di situ dikatakan besoknya, keesokan harinya Abraham berangkat untuk melakukan perintah Tuhan. 这里告诉我们，在第3节第2天的清早，亚伯拉罕已经以仆人带着以撒上山了。 Nah, singkat cerita di ayat 9 dan 10 Abraham melakukan perintah Tuhan. 我们可以注意到第9到第10节，我们可以看到亚伯拉罕完全顺服神的旨意。 Walaupun akhirnya Tuhan menggagalkan apa yang akan dilakukan oleh Abraham. 我们晓得最终神不许可亚伯拉罕行这件事， Karena sebenarnya Tuhan hanya ingin menguji atau mencoba iman Abraham. 其实神借着这件事情要考验亚伯拉罕的信心。 Jadi akhirnya Tuhan mengetahui bahwa Abraham memang percaya tetapi sekaligus dia taat kepada Tuhan. 因为神确实的了解了亚伯拉罕不单单是听神的话语，同样也是顺服神的话语。 Karena Abraham bersedia menyerahkan apa yang Tuhan minta. 因为亚伯拉罕愿意
把神所要的完全献出来。 Dan apa yang Tuhan minta adalah sesuatu yang maha penting bagi Abraham. 神所要的，其实对亚伯拉罕来说，是他非常重要、非常疼爱的， Ya, yaitu Ishak, anaknya yang tunggal Justru- diserahkan. 就是他所爱的唯一的孩子以撒，要把他献上。 Ini bukan berbicara soal persembahan yang tidak penting bagi Abraham. 这不是说到关于怎么样来献上，对亚伯拉罕上不是重要的东西。 Ya, kalau mungkin itu tidak penting, mungkin kita bisa mempersembahkan itu. 对于我们来说，假如是奉献一些不重要的，我们很容易做到。 Ibu-ibu, 50.000 ini penting nggak? 姐妹们，这5万吨重要吗？ Apakah kita bersedia mempersembahkan 50.000 setiap kali ada persekutuan? 我们愿不愿意每次聚会的时候，我们愿意奉献这个5万吨吗？ Bagaimana kalau seandainya kita hanya ada 50.000 di dalam dompet? 假如我的钱包里只有这一张5万吨的话， Tidak ada pilihan yang lain, 没有其他的选择了， tidak ada 20.000, tidak ada 10.000. 也没有2万吨的，或者是1万吨的钱， Apakah kita bersedia menyerahkan uang kertas 50.000 itu sebagai persembahan? 我们愿不愿意把这唯一的5万吨献上，当成是奉献？ Kita percaya kepada Tuhan, 我们相信神， tetapi apakah kita bersedia rela menyerahkan yang terbaik kepada Tuhan? 是不是我们愿意心甘情愿的把我们仅有的奉献？ Ibu-ibu, di Matius pasal 7, 姐妹们，在马太福音第7章， ya, di Matius pasal 7马太福音第7章 ayat 24 24节， dan kemudian ayat 26. 还有25节。 Saya percaya kita semua tahu ayat ini, 我相信我们所有的人都晓得这2节经节， tetapi saya ingin membacanya. 但是我要为你们再一次的把它读出来。 Ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. 所以凡听见我这话就去行的，好比一个聪明人把房子盖在磐石上。 Ayat 26. 26节， Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. 26节，凡听见我这话不去行的，好比一个无知的人把房子盖在沙土上。 Jadi ibu-ibu, Tuhan Yesus sendiri juga mengajarkan kepada kita 所以，姐妹们，主耶稣也教导我们， bahwa sebagai orang percaya penting sekali memang kita mendengar firman Tuhan, tetapi juga melakukan firman Tuhan. 就是主也告诉我们，我们很重要的听神的话语，但是更重要的是我们可以行道。 Kalau kita adalah orang yang mendengar firman Tuhan, kita lalu melakukan firman Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita adalah orang bijak. 我们听到了又行道，主耶稣告诉我们，我们是一个有智慧的人。 Nah, sebaliknya, Tuhan Yesus berkata, jikalau kita mendengar firman Tuhan, tetapi kita tidak melakukannya, kita sama dengan orang yang bodoh. 但是我们听到了又不去行的话，就好比一个无知的人。 Nah, apakah kita bisa memahami apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita? 姐妹们，我们晓得神要在我们生活当中到底要我们做什么吗？ Sederhana sekali sebenarnya Tuhan hanya ingin kita percaya. 其实很简单，神只要我们相信， Tetapi bukan hanya percaya, tapi juga taat. 不单单信，但是还要顺服。 Artinya, sebuah iman itu kalau itu adalah asli, itu harus memiliki ketaatan. 简单来说，一个真实的信心，不单单是信而已，同样也要有顺服的心。 Tidak mungkin kita berkata bahwa kita percaya, tetapi kita tidak pernah mentaati Tuhan. 不可能的，我们说我们相信，我们有信心，但是从来不顺服神的旨意。 Umpamanya Tuhan Yesus berkata di Matius pasal 7 ayat 21.
比如在马太福音第7章21节里，主耶稣也告诉我们， Saya bacakan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. 所以凡称呼我主啊主啊的人，不能都进天国，唯独遵行我天父旨意的人才能进去。 Ibu-ibu, pengajaran ini atau apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sangat penting sekali. 姐妹们，主耶稣告诉我们，今天的信息是非常重要的。 Karena memang banyak orang yang mengaku percaya Tuhan. 因为很多人自称相信耶稣， Karena banyak orang yang dikatakan di ayat 21 ini dengan mudah sekali berseru, Tuhan, Tuhan. 在21节里，我们可以看到很多人可以直呼我主啊主啊这样的。 Tuhan, saya perlu ini. Tuhan, saya perlu itu. 主啊，我需要这个，我又需要那个。 Tuhan, saya sakit. 主啊，我生病了。 Tuhan, saya mau pergi ke sana. 主啊，我要到那里去。 Tuhan, sertai saya. 主啊，求你与我同在。 Kita selalu berseru, Tuhan, Tuhan. 我们常常呼求主啊主啊， Tetapi pernahkah kita melakukan firman Tuhan? 但是我们是不是有遵行神的道理呢？ Dan satu hal lagi yang Tuhan Yesus tekankan di ayat 21 adalah ini. 在21节里，主耶稣强调的还有一点， Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. 不是每个人呼求主啊主啊的能进天国。 Ibu-ibu, kita selalu diajarkan begini. 姐妹们，我们常常这样的被教导： Kalau mau masuk surga, percaya Tuhan Yesus. 你要进天国，你要相信主耶稣， Amin. 就这样，阿门而已。 Betul. 真的也是这样。 Ya, karena untuk masuk ke dalam kerajaan surga atau memperoleh hidup yang kekal, kita harus percaya Yesus. 是的，能够进到天国，能够与耶稣同在，唯一的条件是要相信主耶稣。 Karena memang kita diajarkan seperti itu. 我们被教导就是这样。 Atau kalau kita semua mengingat Yohanes pasal 3 ayat 16. 或者我们记得约翰福音16章这里告诉我们， Ya, setiap orang yang percaya akan memperoleh hidup yang kekal. 每个相信的人都得到永恒的生命。 Dan saya percaya ayat itu memang mengajarkan demikian. Untuk memperoleh hidup yang kekal, percaya kepada Yesus. 这个教导也同样强调着说，我们要有永恒的生活生命，就是一定要相信主耶稣。 Tetapi Matius 7 ayat 21 ingin menekankan percaya oke, tetapi mana perbuatannya? 但是这里告诉我马太福音第7章，你要相信，但是你的行为是什么呢？ Ini bukan berarti kalau kita mau memperoleh hidup yang kekal, kita harus berbuat ini, itu, segala hal yang baik. 这不意味说我们要进天国，要有永恒的生命，我要做这个，我要做那个义行、善行，不是的。 Karena ayat ini, ajaran Tuhan Yesus di ayat 21 mau mengatakan, jikalau kamu mengatakan kamu punya iman atau percaya, mana perbuatan itu? 这里强调的告诉我们，既然你自称为相信耶稣，你的行为是什么呢？ Contohnya adalah Abraham. 比如说，例子就是亚伯拉罕。 Abraham berani melakukan perintah Tuhan, menyerahkan anaknya yang cuma satu-satunya, yang bahkan dia dapatkan ketika dia berusia 100 tahun. 亚伯拉罕愿意献上他唯一的儿子，是他年老100岁才得到的唯一的儿子，把他献上。 Bagaimana dengan kita, ibu-ibu? 姐妹们，我们自己怎么样呢？ Apakah iman kita adalah iman yang mempunyai dua sisi? 我们的信心是否是两面的信心？ Sisi percaya, sisi taat. 就是一面我们相信，一面我们顺服呢？ Seperti uang kertas ada dua sisi. 就好像这个盾币，两面都有两面的。 Uang kertas yang tidak punya dua sisi berarti palsu. 这个盾币，假如它的画面只有一面，没有两面完整的话，那是假币。 Demikian juga firman Tuhan yang kita
pelajari hari ini, 今天我们学习关于信心，同样也是这样。 apakah iman kita mempunyai dua sisi itu? 是否我们的信心两面都完整呢？ Percaya, taat. 就是一面相信，一面顺服， Tidak bisa hanya percaya, 不能只单单相信， tidak bisa hanya taat. 也不能只是顺服而已，单不信， Dua-duanya harus ada. 两面都要完整。 Apakah kita memiliki iman dengan dua sisi itu? 是不是我们的信心是两面都完整的呢？ Mari kita memeriksa kehidupan kita. 让我们审查我们的生活， Sudahkah kita menjadi orang yang percaya dan taat? 我们是不是已经成为一个又相信又顺服的人呢？ Semoga firman Tuhan berkenan memberkati kita, 希望今天的信心可以祝福我们每一位， memperdalam pengenalan kita kepada Tuhan, 把我们对神的认知更深层的带我们进到里面， memperdalam keberanian kita untuk percaya dan taat kepada firman-Nya. 带我们更深入的能够相信、更顺服神。 Mari kita berdoa. 姐妹们，我们一起做一个祷告。 Bapa Surgawi, terima kasih untuk boleh mengingatkan kami kembali. 主啊，感谢你，因为你再次的提醒我们， Selama ini kami telah hidup dengan percaya, 这么久来我们是以相信为基础， dan kami juga ingin hidup dengan ketaatan. 但是我们愿意活在顺服当中。 Kiranya Tuhan menolong kami bukan saja percaya tetapi juga taat. 求神帮助我们，不单单仅是相信，但是同样的，我们要有顺服的心， Hidup seperti Abraham, 学习像亚伯拉罕的生活， sehingga hidup kami sungguh boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. 以至于我们的生活真的讨你的喜悦， Kami sehat secara fisik, 我们的身体可以健康， kami juga sehat secara iman. 同样的，我们的灵命也是健康的， Sehingga dimanapun kami berada, kami selalu menjadi berkat. 以至于无论我们到什么地方，我们都成为周遭人的祝福。 Terima kasih Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. 主啊，感谢你这样的祈求、感恩、交托， Amin. 阿门。 Shalom ayah. 姐 Ibu 妹 ibu. 们，午安， Tuhan memberkati. 愿神祝福我们。